Okey, kita akan berdoa insya-Allah daripada Asma'ullahil Husna yang dibacakan tadi. Dan apalah kiranya kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan doa itu kepada rakan-rakan sahabat yang tentu sekali berharap pun didoakan kakak Marlina Hashim yang sedang penat di hospital. Semoga insya-Allah kita mendoakan kepada kesembuhan terhadapnya. Juga Muhammad Fauzi baru berusia 27 tahun yang sedang melakukan pembedahan khusus. Adik Hafiz Naufal 2 tahun untuk disembuhkan daripada penyakit jantung. Juga anak-anak kita yang akan menghadapi exam, Muhammad Ashraf bin Ahmad, Muhammad Syafiq Abdul Razak. Juga didoakan Muhammad Akmal, Muhammad Syahril Nazri bin Ahmad Jilani, Muhammad Azmi bin Syafi'i. Okey, dia ni insya-Allah akan menghadapi ketemu juga sebagai guru. Juga ditetapkan iman dan istiqamah Maruf Rushaidi bin Abdul Razak. Juga Allah berikan segala pertolongan kepada ayahanda Haji Idrus yang sedang menjalani rawatan kanser. Dan lagilah saya kira doa-doa daripada rakan-rakan sahabat semua, kita berdoa insya-Allah. Sama-sama insya-Allah kita tanda tangan sejurus daripada kita membaca Asma'ullahil Husna tadi. Okey. Pada ketiga hajat kita harap apa yang dihajatkan sementara kita laksana ya. Anak-anak kita semua ya Allah ya, agar menjadi anak-anak yang baik yang memenuhi bumi dengan iman insya-Allah. Pasangan kita, suami atau isteri, menjadi teman terbaik dalam hidup kita insya-Allah. Mak dan ayah kita pastinya, semoga mereka itu mendapat yang sepatutnya di atas segala jasa baik mereka melahirkan kita dan membesarkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. Datangkan hajat-hajat setiap orang daripada kita, di samping Allah kabulkan doa hajat-hajat yang telah saya bacakan sebentar tadi. وحاجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Suka saya baca sedikit supaya kita dapat refresh apa yang kita bacakan sebentar tadi. Maksudnya ya, kita ada ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku dalam kekuasaan-Mu, keputusan-Mu berlaku kepadaku, qada-Mu adalah adil kepadaku. Aku bermohon kepadamu dengan segala nama kepunyaan-Mu yang Engkau namakan untuk diri-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang daripada makhluk-Mu, atau yang Engkau khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran yang agung mententeramkan hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan yang menghilangkan kesedihanku. Di sini doa Imam Ahmad. Kemudian menjadikan penghapus kesedihan dan kesusahan hidupku. Semoga Engkau ya Allah menunaikan hajatku yang kita nyatakan sebentar tadi. Alhamdulillah. Syukur ya Allah kehadirat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وبعد. Alhamdulillah, semua yang saya hormati, saya kira saudara-saudara saya, adik-adik saya yang bersama-sama semuanya, kita semua disatukan dengan ikatan dari Allah yang sangat kuat, yang sepatutnya tidak ada apa pun yang boleh memisahkan kita setelah Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita sebagai seorang Muslim. Yang kita adalah gabungan individu Muslim yang duduk sebagai keluarga Muslim, keluarga besar Muslim. Dan syukur ya Allah, di mukadimah ini seperti biasa Allah masih lagi panjangkan umur kita, Allah berikan sihat pada kita, Allah berikan kelapangan masa buat kita. Yang lebih penting Allah berikan inayah dan taufik sampai ada kecenderungan untuk kita sama-sama duduk dalam taman syurga ini. Semoga ya Allah, janganlah walau seorang pun yang ada di sini ya Allah yang nanti akan bersurai dan keluar, yang Kau tidak jamu buat kami hidangan rohani dalam hati kami. Yang kita telah dijemput ke majlis Allah, tetapi ingat ada orang dijemput ke kenduri tetapi tak dapat makan. Berlaku tak? Berlaku ya. Boleh berlaku juga dalam majlis kita. Jemput dah, tapi Allah tetap tak nak bagi dia jamuan. Maka akhirnya datang dan keluar tidak dapat apa pun daripada majlis ini. Jadi sebab itu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, iftah lana, bukakanlah bagi kami ya Allah abwaba pintu-pintu rahmatika yang kami tak nampak tetapi ada di sana yang sedang bersedia untuk terbuka, dan rahmatmu akan mencurah-curah turun, dan kami ya Allah golongkanlah dalam golongan itu. Dan ya Allah, janganlah pada saat orang lain menerima rahmat dan limpahmu ya Allah,
hati ini terusan dalam keadaan kering dan gersang kerana Engkau telah mengecualikannya daripada aku ataupun kami, ya Allah. Ya, jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mungkin pada saat kita pulang kepada Allah, ketika kita bersimpuh di hadapan Allah, pada saat nama kita dipanggil di hari akhirat nanti, kita akan berhadapan dengan apa yang disebut sebagai Qadhi Rabbul Jalil. Kita tidak dapat lari daripada duduk di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di atas kepala kita adalah dua neraca, neraca kebaikan dan neraca kejahatan. Pada saat kita menoleh kepada neraca kejahatan yang pernah kita lakukan, sama ada kecil atau besar, sama ada kita sedar ataupun tidak, tetapi dia akan tetap ada di atas neraca tersebut. Dan pada saat itu alangkah sengsaranya apabila melihat dosa-dosa yang selama ini kita tidak rasa pun akan kesan dosa tersebut, tetapi hari itu Masya Allah, ianya satu benda yang sangat susah dan sakit. Kemudian kita menoleh pula pada amal-amal baik yang kita buat, yakni amal-amal yang betul-betul ikhlas saja yang tersimpan, terpilih, diletakkan dalam neraca tersebut. Ada amal tapi terbina atas jahil, ditolak dan dibuang. Ada amal tetapi dalam amalnya ada perasaan menunjuk-nunjuk dan riak, dibuang. Ada amal suka kita nak mencerita-ceritakan kepada orang bukan untuk mendapat mardatillah, amal tersebut dibuang. Ada amal, dengan amal kita rasa takabur dan sombong dengan amal tersebut tidak masuk dalam neraca tersebut. Cuba bayangkan kanan dan di kiri di atas kepala kita pada saat itu, dan inilah penentu kepada keselamatan yang panjang yang disebut sebagai hari akhirat. Kita harap, ya Allah, duduk kami ini adalah merupakan satu benda yang paling berat yang akan diletakkan dalam neraca tersebut. Dan kita harapkan, Masya Allah, sebab itulah saya sangat menyebutkan kita jadikanlah majlis ini dengan pelbagai manfaat. Jadikanlah majlis-majlis zikir, jadilah majlis-majlis ilmu, jadikanlah majlis-majlis ta'aruf, jadilah majlis untuk kita mempertajamkan akhlak-akhlak mulia kita. Rasulullah menyebutkan tidak ada benda yang lebih berat yang akan diletak oleh Allah di atas neraca seseorang pada saat dia berdiri di hadapan Allah yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi sebab itu Masya Allah, dah senyum ke orang sebelah. Dia tengok je. Dia mudah sangat take for granted. Orang kata tak tengok lagi dah. Senyum, salam dengan dia, Masya Allah, ya. Tanya at least apa khabar hari ini, Masya Allah, ya. Tanya dah. Tanya sekali lagi apa salahnya, Masya Allah. Kira sangat, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Jadi kita nak banyak benda sekali dalam satu masa. Itu je tujuan dia, Masya Allah. Dan jadikanlah majlis ini sebuah majlis yang bukan sekadar memenuhi akal kita, tetapi satu benda yang memenuhi jiwa dan roh kita. Dan harapan kita adalah makin kita bertambah pengetahuan, makin dekat dengan Allah. Itu je cita-cita kita. Ya, sebab man yazdad al-ilma, barang siapa bertambah ilmu, walam yazdad al-huda, tetapi tak bertambah petunjuk, tak ada rasa nak amal, tak ada rasa nak buat baik, tak ada rasa nak senyum, tak ada rasa. Syakumi pulang ke aku kan, nak senyum ke tidak, aku bising dengan orang kan, ya. Aku yang tak senyum kena kau yang panas. Ya. Baik, Masya Allah, bertambah ilmu walam yazdad al-huda, tetapi tak bertambah petunjuk, ya. Tak ada satu benda yang rasa kita itu tertunjuk, ya, tak ada rasa. Ilmu tambah, ilmu menjadi maklumat, ilmu menjadi pengetahuan, tetapi tak transfer kepada petunjuk. Rasa nak buat ni lah, rasa orang ini lam yataqarrab ila Allah, dia tidak makin hampir pada Allah illa bu'da, tetapi makin jauh dengan Allah. Makin ngaji makin jauh, makin ngaji makin jauh, makin pandai makin jauh, makin pandai makin jauh. Adakah itu yang kita nak?
Alhamdulillah kita sambung. Saya nak ingat nak baca juga. Saya Allah. Dulu ada kitab ni tapi kitab tahman dia lah. Sebab tak baca katnya. Mesti saya nak pinjam kitab saya. Ustaz Hafizullah, Masya Allah sahabat anak ni. Haji ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana? Kitab dekat belakang berat sangat nak bawa. Dia lain, dia ada orang tahap tinggi tuan ya. Duduk kat sini kitab kat belakang dia lain dia. Dia memang macam tu ya. Imam Syafi'i berapa hari dia Muwatta tu mula je dia bawa, lepas tu dia tak bawa dah sebab dia hafal semua Muwatta tu ya. Jadi dia juga macam tu lah. Okey, kita pada ayat yang ke-6 lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Buat sementara kita melihat apa yang dibincangkan di sini. Ihdinas sirata, yakni kita dah bincang ihdina, tunjukilah kami ataupun hidayahkanlah kami ya. Saya lebih selesa setelah kita berbincang banyak tentang hidayah. Maka pada ketika itu kalau kita terjemahkan dengan makna hidayahkanlah kami, itu mungkin dekat dengan kefahaman setelah kita tahu jalan yang lurus ya. Artinya bimbinglah kami, bimbinglah kami. Dalam makna hidayah itu adalah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita sambung. Baik, sebelum saya nak masuk pada hari ini, kita nak cerita tentang as-sirata. Kita nak bincang pasal as-sirata ya. Ihdina, sama je dengan keterangannya pada kami dulu, na'budu, nasta'in ya. Masihkah kau ingat? Masih, alhamdulillah ya. Kami adalah merefer kepada merujuk kepada kami dan juga orang-orang makhluk-makhluk yang lain, dikecilkan lagi kepada orang-orang yang beriman yang lain, merujuk kepada seluruh anggota dan diri kita yang lain ya. Itu juga termasuk kami, termasuk harta kita, termasuk kereta kita, termasuk rumah kita, termasuk apa saja yang diidafkan kepada kita, kesemuanya kami guna. Di sini maksud kami, di sana maksud kami tersebut. So bukan hanya maksud. Kalau saya itu tak cukup kuat untuk menggambarkan, bila sebut kami, Masya Allah dia jadi sangat kuat ya. Tak payah saya terjemahkan, tak payah lagi saya terangkan. Baik, cuma masih saya nak kita refresh balik bahawa daripada kalimah hidayah tersebut ada dua. Ingat ada dulu apa hidayah besar? Yang pertama disebut intibaha, dan yang kedua istiqamah. Kemudian ada pula yang diterangkan 5 yang memberi maksud kepada hidayah istiqamah tersebut. Baik, dengan hidayah intibaha menjadikan seorang itu seorang muhajir. Saya belum sebut terma ini sebelum ini, tapi dalam buku yang kalau saya pernah sebut dulu, Dr. Zul dia tulis sedikit tentang apa yang saya kupaskan itu. Di sana dengan intibaha, ingat yang membangunkan, maka orang yang bangun tersebut namanya adalah muhajir. Apa maksud muhajir? Orang yang melakukan hijrah, maknanya orang yang berhijrah. Muhajir maksudnya orang yang berhijrah. Hajar yuhajiru muhajaratan wa hijaran, muhajirun muhajir. Muhajir maknanya orang yang membuat perubahan, orang yang melakukan perubahan, change. Di change. Kalau dia kafir, change kepada Islam. Kalau di Islam, di change kepada better Muslim ya. Baik, hidayah tersebutlah yang menyebabkan ataupun merupakan turning point. Kenapa dia melakukan change, kenapa dia melakukan perubahan. Tanpa hidayah tersebut, manusia tidak boleh melakukan apa hijrah perubahan sekalipun ya. Alhamdulillah kita semua telah mendapat hidayah ini.
Kalau tidak, masakan kita menjadi seorang Islam. Kalau tidak, masakan kita sanggup berhabis masa di sini, kerana hidayah yang dikatakan intibah tersebut menjadikan kita orang yang berubah. Dan ingat, saya nak suka ingatkan bahawa perubahan adalah benda yang suka dibuat. Perubahan adalah benda yang suka dibuat. Sebab manusia lebih cenderung mengulang benda yang sama. Manusia suka copy and paste. Walaupun 10 tahun, walaupun 20 tahun, dia copy paste. Semalam hari ni buat juga. Ya, semalam, esok, itulah dia ulang selama 20-30 tahun selagi hayat. Manusia memang punya kecenderungannya ke situ. Manusia tak cenderung sebagai seorang explorer, seorang peneroka, seorang inventor. Manusia tak cenderung ke situ. Sikit-sikit manusia. Maka dalam konteks beragama, maka kita harap kita jadi orang yang hijrah, ya, hijrah, melakukan perubahan. Itu ada dalam maksud kalimat intibah. Dan bagi istiqamah, menjadikan seorang itu adalah mujahid. Kalau tadi muhajir, sekarang mujahid. So antara muhajir dan mujahid. Kenapa? Sebab kita melihat ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nampak tak kalimahnya? Walladzina, kalimah jahadu. Apa itu jahadu? Dan mereka-mereka yang berjuang. So orang-orang yang berjuang disebut sebagai mujahid. So kita nak melalui istiqamah ini kena berjuang. Kita kena berjuang. Kita kena strive. Kalau kita tak kuat untuk berjuang, maka kita akan berhenti. Maka kita bukan seorang yang istiqamah. Maka kerana itu, bagi istiqamah, maka si pembuat istiqamah ini adalah mujahid. So, orang yang mendapat intibah, maka dia adalah muhajir. Orang yang istiqamah, dia adalah seorang mujahid. Kerana ayat ini yang kita dengar tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka-mereka yang berjuang. Dan untuk makluman kita, jahadu di sini adalah ayat ini adalah ayat Makkiyah. Apa kita faham bila dia ayat Makkiyah? Bahawa perjuangan ini bukan kerja mengangkat senjata, sebab belum datang perintah berperang. So maknanya adalah orang yang kena berjuang untuk melalui jalan Allah, untuk istiqamah. Jadi orang yang berjuang pada kami tadi ialah orang yang mujahid disebut untuk istiqamah tadi. Apa dia istiqamah yang kita sebut tadi? Istiqamah dalam agama, istiqamah dalam taufik yang paling tinggi tersebut, ya. Barulah orang ini benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Okey, ya. So kita adalah seorang mujahid. Kita adalah mujahid. Yani untuk istiqamah kena ada kualiti mujahid. Ya, seorang pejuang yang untuk meneruskan jalan ini. Kalau tidak, kita akan gagal. Baik. Sekarang kita masuk pada as-sirat. So tadi saya refreshkan balik segala yang kita bincangkan yang dulu, kita masukkan sekali. Okey, kita bincang tentang as-sirat. Ya, as-sirat. 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 Apa makna as-sirat? As-sirat bermakna jalan. Okey, kalau kita tengok dalam qiraat, dibaca dengan 3 cara baca. Ya. Sama ada dibaca dengan as-sirat ataupun as-sirat, bisin as-sirat. Tapi saya ini cerita bukan suruh kita buat. Bukan tapi Masya Allah berubah bacaannya, kan. Orang kita kan saja mengada-ngada, kan.
Bila dapat benda baru, itulah nak tunjuk kat orang. Sedangkan kita hanya cerita. Nak cerita ni ada bacaan tu, tapi bukan itu cara kita baca. Ya? Kalau nak baca macam tu, kena belajar daripada A balik cara orang tu baca. Itu masalah dia. Orang kita nak beza kepada orang kan. Jadi imam dah tu, Masya Allah. Ihdinas saja C. Mana-mana C. Bagi dengar beza kan. Supaya orang belakang terkejut. Kan orang kita suka terkejut. Bila terkejut barulah orang pandang kan. Kalau biasa-biasa, ini biasa-biasa. Tu problem kita pada hari ini. Ya. Jadi ada qiraat yang menyebutnya secara sirah, sin. Dan juga ada qiraat membacanya dengan zirah. Ni lagi pula ni. Nak buat terkejut orang dia tu kan. Ihdinas siratal. Imam belakang, subhanallah. Anta jahil. Kan? Jadi kita jangan ada kecenderungan itulah. Sebab manusia ni dah tak tahu kenapa bila ngaji ni dia nak beza pada orang. Tak payah beza pun. Ya. Dan kemudian bila kita tunjuk pada orang, itu yang paling best. So, mari kita tengok apa makna as-sirat di sini ya. Apa makna as-sirat? Dan ingat dan sedikit Arab untuk kita dapat memberi makna, dia adalah maf'ul ats-tsani. Tunjuk kilah. Ya, tunjuk kilah. Kalau kita tengok, saya catat apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi sebagai contoh. Tunjuk kilah. Juga Ibnu Katsir sebagai contoh. Yang menunjuk, yang dikatakan sebagai Imam Qurtubi menyatakan bahawa tunjuk kilah itu adalah doa wa rughbah minal marbub ila ar-rabb. Ya, doa dan permohonan daripada al-marbub ila rabb, kepada yang ditakbir kepada yang mentadbir. Sebab kita ni al-marbub, yang ditakbir urus, maka yang ditakbir urus ni meminta kepada Rabb. Sebab Rabb itulah, ingat, yang apa? Yang mencipta. Rabb itulah yang menjadikan. Rabb daripada tidak ada kepada ada. Rabb itulah yang apa lagi? Yang menjadikan kita sebagai seorang manusia. Rabb itulah yang menjadikan kita manusia yang berakal. Rabb itulah yang menjadikan kita berakal dan diberikan agama. Dan Rabb itulah yang menjadikan untuk kita melakukan ketaatan. So, dalam tu adanya doa minal marbub ila ar-rabb, ila Rabb, kepada Tuhan yang kita katakan. Okey. Kemudian sirat yang kita terjemahkan tadi sebagai apa ya? Jalan. Mari kita tengok sedikit ya. Saya cuba melihatkan kepada kita sebab kita sebut. Okey tadi. Tunjuk kilah yang pertama, kami yang nak ditunjuk itu, dan tentang apakah? Tentang jalan. Ya, jalan menjadi maf'ul yang kena buat daripada doa tersebut. Jadi tunjukilah kami akan jalan. Tunjukilah kami, tunjukilah kami, maf'ul. Kami yang kena tunjuk akan jalan. So as-sirat adalah al-maf'ul tsani. Al-mustaqim adalah sifat bagi jalan. Maka sifat jalan itu mustaqim. So kalau kita nak pecah-pecahkan ni bagaimana dalam nahwu di dalam terjemahan macam kita katakan tadi, tunjukilah siapa? Aku. Sebab yang kena tunjuk tu aku. Kemudian akan jalan, yang sifat jalan itu adalah mustaqim. Jadi tunjukilah aku akan jalan, yang sifat jalan itu adalah mustaqim. Jadi sebab itu sekarang kita tengok pada as-sirat. Kerana semua yang saya kasih sekian, mari kita tengok, sebab ulama tafsir ada juga membezakan di antara ma al-farqu baina as-sirat was-sabil wat-tariq. Apa beza di antara sirat dan sabil? Kan sabil kita kata. Tadi saya bacakan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul, jalan-jalan kami. Nampak? Adanya jalan. Kita kata ihdinas sirat, tunjukilah kami ya Allah sirat, jalan. Sekarang subul, jalan-jalan.
Jom kita tengok sedikit supaya kita dapat lebih memahami. Pada saat kita menyebutkannya, kita lebih menjiwai. Baik, ada benda yang sama makna. 3 benda yang sama makna: as-sirat, as-sabil, at-tariq. Maknanya sama. Kita biasa tengok as-sabil, jalan. Ya, Ibnu Sabil itu apa dia maksudnya? Ibnu Sabil. Ibnu ana Sabil, jalan. Sabil. Apa maksud anak jalan? Anak jalanan. Kenapa kita namakan dia musafir? Tetapi actually bukan musafir. Ibnu Sabil adalah Ibn Sabil. Jalan tersebut menyebabkan si hamba Allah ini terputus segala-galanya, menjadikan itu seolah-olah anak pada jalan tu, sebab dia tak ada benda lagi dah pergantungan. Maka sebab itulah kita beri zakat pada mereka, sebab mereka dah tak ada benda dah. So Ibnu As-Sabil, anak kepada jalan. Jadi orang yang dalam musafir dan dia tak ada benda. Dan untuk makluman kita, ma ma'ana as-sirat, sirat itu dari bahasa Arab. Sirat tadi dalam bahasa Arab memang kalimah asalnya sirat. Actually dari segi bahasa yang paling bukan paling betul, yang ada dalam lisanul Arab antara sirat dan sirat adalah sirat. Tetapi Quraisy, sebab Quran turun pada lisan Quraisy, maka Quraisy menyebutkannya dengan sirat. Lantas kita membaca dengan sirat. So makna sirat dalam bahasa Arab, sirat dalam bahasa Arab bermaksud al-ibtila. Swallow. Apa dia? Telan. Swallow. Telan. Kenapa telan? Sebab maksudnya bila seorang tu berjalan, dia dalam jalan tersebut. So dia dalam jalan. Orang tak boleh jalan separuh-separuh. So dia memang masuk sepenuhnya. Being swallow sepenuhnya. Baik. Maka sebab itu makna sirat, bimana al-ibtila, maksudnya telan. Maka sebab itu masya-Allah dikatakan Ibnu Sabil, sebab orang yang ditelan. Makna dia tak ada lain dah. Maknanya sebab tu dia tak ada seolah-olah dia putus hubungan. Sebab tu kita kena menolong. Salah seorang yang dalam asnaf adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini dari segi lugah. Tetapi jom kita buat differentiate. Kita buat cuba perbezaan, membezakan untuk melihat apakah beza di antara kalimah sirat dan sabil dan tariq. Ketiga-tiga maknanya apa? Ketiga-tiganya boleh memberi makna umum, yakni jalan. As-sirat bermakna jalan, as-sabil bermakna jalan, at-tariq bermakna jalan. Cuma kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, as-sirat tidak digunakan pada muthanna wala jama'. Tidak ada sirat digunakan pada muthanna, pada dua, ataupun pada jama'. Tak digunakan perkataan itu berbanding dengan jalan. Sabil jamaknya adalah subul. Sabilun, sabilani, subulun. Lanahdiyannahum subulan. Subul mean plurals, jamak. Jalan. Banyak jalan. Tariq, turuq, jalan. Tetapi sirat tidak digunakan melainkan hanya pada mufrad. Kita mendapati bahawa dalam Al-Quran kalimah as-sirat tidak digunakan melainkan untuk singular. Tidak ada plural, dia tak gunakan plurals. Okey? Dan kemudian dalam Al-Quran kita tengok lebih kurang, as-sirat digunakan secara singular, secara mufrad. Makna jalan tu tak digunakan jalan-jalan. Tetapi ada pun sabil digunakan jalan-jalan dalam bentuk jamak, ataupun tariq dengan turuq, dengan jalan. Tetapi pada sirat tidak, menggunakan hanya kalimat mufrad, singular. Okey. Dan singular ini dia tidak berdiri sendiri, dia akan dikaitkan dengan sama ada secara maus,
Saya serap, saya cerita ni perlahan-lahan. Dah sarapan ke? Ni kalau tak sarapan ni kadang-kadang payah juga sebab ni bahasa kan, kononnya lah. Okey kan? Tadi sirat dalam Al-Quran tidak digunakan melainkan secara mufrad. Mufrad min apa dia? Satu jalan. Kalau kita terjemah satu jalan. Tetapi ada pun tadi kita baca ayat subul. Makna subul jalan-jalan. Maka sirat tidak ada dikatakan jalan-jalan, tetapi pada subul ada jalan-jalan. Walaupun tadi kita terjemahkan sirat makna jalan, sabil makna jalan, tariq makna jalan, tetapi pada sirat tidak pernah digunakan kalimah jalan-jalan. Tetapi pada subul, pada sabil, ia digunakan jalan-jalan. Pada tariq, ia jalan-jalan. Tetapi pada sirat tidak. Itu satu dalam Quran. Yang kedua, as-sirat, bila ada as-sirat digunakan secara sama ada mausuf, sifat mausuf, maknanya akan dikepilkan. Dia dari segi struktur bahasanya sirat. Contohnya yang kita baca dalam ayat yang pada siratal mustaqim. Apa saya sebut tadi al-mustaqim? Sifat. Nampak tak? Maka sirat itu dikepilkan dengan sifatnya. Jadi as-sirata al-mustaqim, maknanya dikepilkan bersama mausuf, sifat dia. Yang kedua, dikepilkan bersama mudhaf. Ini tulis je lah. Tak apalah, jangan kau tolong semua kan. Padahal biasa je. Mudhaf seperti wa anna hadha sirati. Sirati itu jalan aku, kata Allah. Maknanya di sana ada mudhaf, mudhafun ilaih. Maknanya ada dikepilkan. Maknanya pengepilan tersebut barulah sirat yang sifat mufrad tadi kita faham maksud dia. Okey. Jom kita tengok apa beza. Apa tadi? Apa makna sirat? Ma makna sabil? Ma makna tariq? Ya, jom kita tengok dalam bahasa Melayu tak boleh bagi mudah faham. Kita nampak dia punya perbezaan, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Sehingga masya-Allah sekarang Allah suruh kita baca ihdinas sabilal mustaqim. Walaupun boleh baca sama, tapi tak, sebab maknanya belum kuat untuk memaksudkan apa yang Allah nak maksudkan kita. Adakah Allah kata ihdinas tariqal mustaqim? Dah lah, katalah dah kan. Kulah kata ini surah apa? Memang tak ada pun, memang saja kita sebut supaya kenapa secara khusus kita baca as-sirat, tak baca sirat al-mustaqim, tak baca sabil al-mustaqim, tariq al-mustaqim. Walaupun kalau kita nak buat penerangan, katalah kita buat penerangan, katalah sirat, bracket, kita kata bracket sabil al-mustaqim, bracket saja. Maknanya sebab maknanya sama kan, dia adalah sinonim. Sinonim maknanya makna yang sama. So, kita tengok dalam bahasa Melayu. As-sirat bermakna, in English saya kira kalau sirat itu dalam konteks ini, sebab in English juga kita akan dapati bahawa dia boleh makna jalan. So, sabil bermakna jalan, ya, tariq bermakna jalan. Okey. Kalau bahasa English untuk sirat khususnya adalah way, yang bermaksud arah, cara, laluan. So, sirat itu sifatnya adalah lebih luas, lebih umum. Maka sebab cara, ya, ataupun arah, ataupun laluan juga boleh bermakna keadaan. Okey. Dan sirat itu menepati makna arah, cara, hal apabila dia ada dua poin. Poin mula, poin akhir. Dia ada poin. Poin mula, poin akhir. Barulah namanya itu adalah arah ataupun
laluan. Siapa boleh contohkan saya? Just kita duduk cara santai dan adik-beradik pada pagi ini. Apa contohnya arah laluan yang 2 poin? Mesti ada 2 poin. Poin 1, poin akhir. Ya? Ha? Tak ada. Bukan tunnel. Ada laluan. Bukan laluan. Ada dua poin. No. Maksud saya, 1 poin mula, 1 poin akhir. Hidup dan mati salah. Contohnya Masya Allah, hidup dan mati itu adalah laluan. Nampak tak? Sebab bila sebut laluan hidup, maksudnya bila sebut laluan hidup, ada poin kita mula lahir, ada poin. Sebab mesti ada 2 poin yang akan nakut antara kedua. Ini dari segi bahasa kalau kita nak cuba tengok. Kita cuba, orang kata, pecah-pecahkan sampai kita nampak, oh itu maksud sirat yang membezakan antaranya dengan sabi, ada membezakannya dengan at-tariq. Ataupun yang mudahnya ke Melaka. Bila sebut ke Melaka, faham? Nampak tak? Ke Melaka, arah ke Melaka, laluan ke Melaka. Maknanya adanya Shah Alam sebagai pertama, kebetulan kita buat sini, dan destinasi akhirnya adalah Melaka. So bila sebut macam tu, laluan ke Melaka, maknanya kita terus nampak, oh itu adalah arah, itu adalah laluan. Dan itulah besarnya makna yang boleh kita beri pada as-sirat. So sebab tu kalau kita memang nak sebutnya adalah Melaka, so maknanya bukan laluan lain, memang hala tujuan adalah Melaka. Baik. Sabi, apa makna terjemah tadi? Jalan. Jalan. So kalau kita tengok in English, sabil mean road. Kalau tadi way, sekarang road. Ya, jalan. So, nak pergi Melaka kan? Ada beberapa jalan lah. Lalu haluan ke Melaka. Boleh tak sebut saya beberapa jalan? Boleh. Ikut mana? Ikut Waze. Alhamdulillah. Tak payah ambil juga ya. Okey, ikut Waze. Kita tengok route. Tengok route ya kan. Okey. Jadi Masya Allah, nampak tak? Maknanya jalan itu, jalan ini, route itu adalah jalan tadi. Dia jalan ni. Tapi haluannya mana? Melaka. Tapi kalau tiba-tiba jalannya pergi ke mana? Skincan. Johor okey lagi sebab dia masih jalan dia, kan? Tiba-tiba kau nak faham. Tapi mungkin juga kalau kau nak faham, dia patah balik masih jalan dia. Ya? Tapi ini dah sampai ke Tanjung Malim, tiba dah sampai ke mana kau sekarang? Aku ni Masya Allah kat Tapah dah ni. Kau nak mana haluan kau? Melaka. Kan? So jalan adalah memang route ataupun dia punya road tu. Apa road itu? Itulah jalan. At-tariq adalah laluan. Tariq adalah laluan. Maka waqafi laluan yang kita pijak tu, mana satu yang kita pijak itulah jadi tariq. Path. So kita ada way, kita ada road, kita ada path. So tariq adalah path. Dalam banyak itu tadi, mana satu laluan yang kita lalu? Yang kita lalu tadi. Ini laluannya. Saya akan lalu daripada sini keluar ke Nilai, lalu Nilai, lalu Somban, lalu Gomonce, contohlah. Jadi laluan. Okey. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, nampak tak bezanya sedikit-sedikit daripada perbezaan itu? Nampak. Maka sebab itu sirat itu tidak ada padanya jamak. Kenapa? Sebab laluan itu memang satu. Tetapi road itu boleh digunakan dalam keadaan jamak sebab jalan itu banyak. Jalan untuk sampai ke laluan itu banyak. Ya. Begitu juga tariq, begitu juga kita punya path. Mungkin jadi path ini yang kita lalu. Tetapi semuanya dalam laluan yang satu. Yang satu tu yang macam mana? Yang mustaqim, yang
mustaqim. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, itulah perbezaan. Maka sebab itulah dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sirat dengan makna yang sangat khusus yang tidak ada. Adapun sabil, adapun subul, adapun thariq, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan makna. Allah berikan sama ada sebab tunjukkan jalan itu banyak, jalan itu banyak. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul wa anna hadha sirati mustaqima. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalan, inilah way-ku yang lurus. This is my apa lagi? Way yang lurus. This my straight way. Okay. Inilah wa anna hadha sirati. Nampak maksud? Kalau ingat balik sirati tadi, maknanya laluan ataupun hala ataupun cara. Al-mustaqim wala nampak Allah gunakan wala tattabi'u as-subula. Allah tak gunakan wala tattabi'us sirat. Allah bukan kata janganlah kamu ikut way. Inilah my way, kata Allah. Jangan kamu ikut pula. Allah gunakan subul, jalan dalam way tersebut. Wala tattabi'us subula as-subula. Mana as-subula? As-subula. Mana as-subula? Jalan fizikal, jalan ni, rock ni. Maksudnya janganlah kamu ikut jalan-jalan yang, sebab di sini ingat ada alif lam. Ingat mana alif lam dahulu? Ni spesifik. Maknanya janganlah kamu ikut jalan-jalan yang bukan jalan-jalan aku maksudkan. Wala tattabi'us subula. Maka kalau kamu ikut jalan ini apa jadi? Fatafarraqa. Mana tafarraqa? Mana tafarraqa? Pernah dengar dalam mahkamah syariah, kamu difarakkan. Dipisahkan. Sebab at the first stage you tidak sah daripada awal. Itu farak. At the first stage you tidak pun ada di atas yang betul, maka kamu kena farak. Macam kahwin adik-beradik contohnya, atau kahwinan yang tak sah daripada awal, maka difarakkan mereka. Tafarraqa, maka dipisahkan. So, kena hati-hati dengan jalan-jalan, sebab jalan-jalan yang selain duduk dalam straight way tersebut, keluar daripada jalan belaka tersebut, maka jalan itu akhirnya tak akan bawa kita ke belaka. Sebab haluannya dah ada, tetapi ingat jalannya kena jalan yang betul. So kalau begitu, ada laluan, ada jalan. Dua benda yang tadi nampak terjemahannya sama, tetapi bila kita pecahkan, rupanya dia ada perincian yang berbeza. Okey, itu dari segi bahasa lah. Saya pun tak nak cerita sebenarnya, tapi nak buat macam mana? Sebab ada memang bila kita buka dalam itu, memang ada membincangkannya kan. Kan tak cerita pun best kan? Taklah macam kalau ni kan. Okey. Saya cerita secara umum lah supaya ada dalam silibus kita. Ada dalam silibus kita dah diceritakan ya. Baik, semua yang saya kasihkan, yang penting sekali sekarang adalah apakah maksud sebenar kepada as-sirat itu. Tadi kita dah membincangkan dari segi lughawi, dari segi bahasanya, supaya nanti pada saat kita menyebut sirat itu masuk way, yang tidak ada another way, tidak ada way yang lain melainkan hanya way ini. Allah menyebutkan begitu dalam Al-Quran, berbanding dengan as-sabil yang ada sabil-sabil yang pelbagai. Baik, maka kita tengok apa maksud yang dikatakan as-sirat dalam yang kita sebutkan sebentar tadi. Baik, makna as-sirat al-mustaqim. Sebab ingat, sirat dalam Quran mufrad tetapi dikempilkan secara mausuf, sirat al-mustaqim. So kita kena terjemah, ma makna as-sirat al-mustaqim. Tak boleh ambil sirat saja, sebab dia dah disifat dan mausufkan dia. Apa makna as-sirat al-mustaqim? Baik, jom kita tengok.
Yang pertama maknanya, yang maksud as-sirat al-mustaqim adalah, kalau menurut daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan dari Ibnu Jarir, makna as-sirat al-mustaqim adalah kitabullah. Ihdinas siratal mustaqim, bermaksud tunjuklah kami ya Allah kitab Allah kepada kitab Allah. Mana kitab Allah? Al-Quran yang sekarang kita sedang bincang. So maknanya Masya Allah, kita duduk di dalam majlis yang membincangkan tentang Al-Quran adalah merupakan implementasi ataupun adalah merupakan jawapan, ya, pelaksanaan, adalah jawapan kepada mintanya kita pada Allah akan jalan yang lurus. Tadi waktu subuh kita kata, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Nah sekarang kita sedang membaca kitab Allah, maka itu sebenarnya antara pengkabulan terhadap permintaan tadi. Sebab apa makna as-sirat al-mustaqim? Mana sirat al-mustaqim? Apa makna sirat al-mustaqim? Itu masih lagi dalam bentuk subjektif. Saya tidak boleh terjemahkan apa maksud jalan yang lurus itu. Kalau Al-Quran, tunjukilah kami Allah akan Al-Quran, hidayahkanlah kami Allah Al-Quran. Kita dah boleh menerjemahkannya secara objektif. Sebab sirat masih lagi dalam bentuk subjektif. Oh, jalan yang lurus. Sekarang dia dimula objektifkan apa maksudnya. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, as-sirat al-mustaqim huwa kitabullah. Tunjukilah aku jalan yang lurus, yakni tunjukkanlah ya Allah kepada kitab Allah. Alhamdulillah, kita mula dengan baca doa semuanya tentang kitab Allah. Kita kata apa? Saya ulang balik ya. Ya Allah, tujuan kita baca doa tadi semua yang saya kata, yang pertama adalah engkau jadikan Al-Quran yang agung itu mententeramkan jiwa. Ya, sebab kita nak ketenteraman. Sebab manusia tidak boleh hidup melainkan kena tenteram. Kalau kita belajar silat, pertama dia ajar apa? Saya nak tanya. Kalau kita belajar silat, first yang dia ajar apa dia? Biasalah kan, dia tentu silat dia memang tawaduk kan, insyaAllah. Yang buat macam ni itu baru belajar. Tapi orang yang dah tenang ni memang tahap sifu ya. Dia sifu, Masya Allah. Orang tanya dia pun tak mengaku kan. Itu memang ciri sifu yang saya kenal, Masya Allah ya. Tapi perasan tak, bila seseorang belajar silat, first sekali akan dia ajar ialah apa ni? Memang tahap tinggi, Masya Allah. Haji tu pun jurus, Masya Allah. Pertama sekali dia ajar ialah kuda. Apa itu kuda-kuda? Cara kita berdiri. Macam mana cara berdiri yang nampak tak? Okey, kenapa kena cara berdiri? Patut kami nak pukul orang lah. Kami nak orang, kalau orang tenang kami tepis